Bismillah, Bismillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung siri pengajian At-Taqiratus Saniyah fi Halli Al-Fadhil Manzumatil Baiquniyah yang disusun oleh Fadilatul Ustaz Hasan Muhammad Al-Mashyad rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fi daraini amin. Itu kitab yang membincangkan tentang ilmu mustalahil hadis, yang kita masih lagi bicara pada minggu lepas berkenaan dengan muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Hasan Muhammad Al-Mashyad rahimahullahu taala. Kerana di sana ada beberapa istilah-istilah hadis, istilah-istilah dalam ilmu hadis yang perlu diketahui oleh para penuntut ilmu agar dapat mendapat tasawur awal sebelum kita mempelajari ilmu mustalahul hadis. Baik, kita sambung pada muqaddimah ataupun khutbatul kitab yang ditulis oleh Syekh Hasan Muhammad Al-Mashyad rahimahullahu taala. Setelah beliau memulakan bicara muqaddimah beliau dengan bismillah dan juga alhamdulillah, beliau menyatakan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, hamdan liman naddara wujuha ahli al-hadith. Maka dalam siri kelas pengajian pada minggu lepas kita telah bincang tentang takrifan hadis, tentang pentakrifan hadis. Apa dia hadis? Maksud hadis di sisi para ulama hadis, itu hadis mengikut pendapat para ulama hadis dari segi istilah bermaksud ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. Dan juga wa ma udhifa ila sahabi wat tabi'i min qaulin aw fi'lin, iaitu apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi percakapan. Semua ucapan-ucapan Nabi yang Nabi ucapkan dia adalah hadis. Yang kedua, dari segi perbuatan Nabi. Yang ketiga, dari segi iqrar Nabi, perakuan Nabi. Nabi tidak menyuruh dan Nabi tidak melarang akan para sahabat Nabi, itulah iqrar Nabi. Dan juga sifat-sifat khilqiyah, sifat-sifat kejadian Nabi, dan juga sifat-sifat akhlak Nabi yang terdapat dalam kitab-kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab-kitab tentang kesempurnaan baginda Nabi SAW, maka itu adalah hadis. Dan juga kata para ulama hadis, apa jua yang disandarkan kepada para sahabat Nabi dari segi percakapan dan juga perbuatan, serta apa jua yang disandarkan kepada para tabi'in dari segi percakapan dan perbuatan mereka, maka juga dimaksudkan sebagai hadis. Maka sambungan daripada takrif hadis itu juga, maka kita perlu juga mengetahui beberapa istilah-istilah yang berkaitan dengan hadis. Antaranya ialah as-sunnah, al-khabar, as-sunnah, al-khabar, al-athar, sanad dan juga matan. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, maka bila kita sebut tentang as-sunnah, as-sunnah dari segi bahasa bermaksud tariqah, bermaksud jalan ataupun sirah, perjalanan hidup. Maka berkata sahib Misbahul Munir
itu Abul Abbas Al-Fayyumi rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 770 Hijrah, dalam kitab Misbahul Munir, Syarah Gharib, Syarh Kabir lil Imam Ar-Rafi'i, maka beliau menyatakan bahawasanya sunnah itu bermaksud at-tariqah, dan juga sunnah juga ialah as-sirah hamidah atau dhamimah, itu suatu perjalanan, satu jalan, sama ada perjalanan hidup itu baik ataupun dhamim, ataupun buruk ataupun tercela. Namun kata para ulama, bila diitlakkan, bila disebut sahaja sunnah, maka ia menunjuk kepada suatu tingkah laku, perlakuan yang baik, yang terpuji. Baik. Adapun dari segi istilah para ulama hadis, maka as-sunnah itu ialah sama seperti ta'rif hadis. Sunnah sama ta'rifnya seperti hadis. Itu apa-apa yang disandarkan kepada Nabi dari segi percakapan, perbuatan, takrir ataupun ikrar Nabi, sifat khilqiyah dan juga sifat khuluqiyah, dan apa jua yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in dari segi ucapan dan juga perbuatan mereka. Baik. Jadi maksud sunnah dan hadis menurut ulama hadis sama dia punya takrifnya. Namun ada sebahagian pendapat para ulama hadis yang mengkhususkan hadis itu adalah khusus untuk ucapan dan juga perbuatan Nabi sahaja. Jadi hadis menurut sebahagian pendapat para ulama dikhususkan kepada ucapan dan juga perbuatan Nabi sahaja. Adapun sunnah ia meliputi semua ucapan, perbuatan, takrir, sifat diam Nabi, pergerakan Nabi, sama ada sedar ataupun Nabi tidur, dan juga termasuk hasrat Nabi, keinginan, keazaman Nabi SAW juga termasuk dalam maksud sunnah yang lebih umum menurut sebahagian pendapat para ulama hadis. Dan sebab itulah di sana terdapat hadis Nabi SAW yang menyebutkan man sanna sunnatan hasanah falahu thawabuha wa thawabu man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang melakukan suatu sunnah, suatu perlakuan, satu perbuatan, satu perlakuan yang baik, baginya pahala, dan pahala bagi mereka yang mengikut jejak langkahnya sehingga sampai kepada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadis sahih. Baik. Itu maksud sunnah di sisi para ulama hadis. Adapun istilah yang seterusnya, yang ketiga, hadis, sunnah dan juga khabar. Yang ketiga ialah khabar. Maka khabar ini kata para ulama hadis juga sama makna, muradif. Ini sama erti dengan maksud hadis. Maka hadis, sunnah dan khabar iaitu apa-apa yang disandarkan kepada Nabi dari segi percakapan, perbuatan, ikrar, sifat khilqiyah dan juga sifat khuluqiyah, dan juga apa-apa yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in dari segi ucapan dan juga perbuatan mereka. Dan ada sebahagian pendapat para ulama hadis yang mengatakan bahawa hadis dan juga khabar ini berbeza takrifnya, iaitu hadis apa-apa yang terbit daripada Nabi SAW dan juga dari segi percakapan dan juga perbuatan, sehingga akhir takrifan para ulama hadis. Adapun khabar ialah apa-apa yang datang selain daripada Nabi SAW. Jadi khabar menurut sebahagian pendapat para ulama ialah khabar itu apa-apa yang datang selain daripada Nabi. Adapun hadis ialah apa-apa yang datang daripada Nabi SAW. Sebab itulah sebahagian pendapat para ulama mengatakan mereka yang mempelajari ilmu tentang tarikh ataupun khabar ini maka dipanggil sebagai akhbari. Adapun mereka yang mempelajari ilmu hadis disebut sebagai muhaddis. Dan juga ada sebahagian pendapat para ulama yang mengatakan bahawa khabar itu lebih umum daripada hadis. Adapun hadis hanya khusus apa-apa yang datang daripada Nabi SAW. Adapun khabar ialah apa-apa yang datang daripada Nabi, sahabat, para tabi'in dan selain daripada, dan terkemudian daripada mereka, maka itu disebut sebagai khabar. Jadi semua
semua hadis adalah khabar dan bukan semua khabar adalah hadis. Dia ada alaqah al-umum wa khusus mutlak. Baik. Kemudian takrif yang seterusnya, yang keempat, ialah athar. Al-athar. Athar menurut pendapat para ulama maka sama juga maknanya dengan hadis. Makna hadis, sunnah, khabar, athar mempunyai makna yang sama. Sebagaimana yang diletakkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 261 Hijrah, dalam mukadimah beliau mengatakan hadis itu sebagai athar, al-athar. Maka athar dan juga hadis adalah makna yang sama, iaitu apa yang disandarkan kepada Nabi dari segi percakapan, perbuatan, takrir ataupun ikrar, sifat khilqiyah dan juga sifat khuluqiyah Nabi, dan apa-apa yang disandarkan kepada para sahabat Nabi dari segi percakapan dan juga perbuatan, dan demikian juga para tabi'in. Dan demikian ada pendapat yang kedua menurut para ulama hadis yang mengatakan athar itu lebih umum daripada hadis, dan hadis lebih khusus daripada athar, iaitu hadis apa-apa yang datang daripada Nabi SAW. Adapun athar ialah apa yang datang daripada Nabi dan selain daripada Nabi, iaitu daripada sahabat dan juga tabi'in. Dan inilah yang menjadi pendapat ataupun dipegang oleh pendapat para fuqaha Khurasan, yang mana berkata Abu Qasim Al-Furani yang wafat tahun 461 Hijrah, iaitu para fuqaha Khurasan mengatakan bahawa khabar itu ialah apa-apa yang diriwayatkan daripada Nabi SAW, dan juga athar apa-apa yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi SAW. Baik, maknanya mengikut ulama fuqaha Khurasan bahawa khabar itu ialah hadis yang marfu', adapun athar adalah hadis yang mauquf. Baik, itu takrif yang ke 4. Seterusnya istilah yang seterusnya ialah sanad. Bila sebut tentang ilmu hadis, maka kita akan berjumpa dengan istilah sanad. Apa maksud sanad? Sanad ini dari segi bahasa kata para ulama ialah mastanadta ilaihi min ha'itin wa ghairihi, iaitu apa-apa yang kamu sandarkan kepadanya daripada ha'id ataupun dinding ataupun tembok dan seumpama yang kamu sandarkan. Adapun dari segi istilah para ulama hadis, istilah muhaddithin, maka sanad ini ialah at-tariq al-musil lil matni, suatu jalan untuk sampai kepada matan. Nak sampai kepada matan perlu melalui sanad, iaitu jalan untuk sampai kepada matan. Ataupun juga disebut oleh para ulama sebagai silsilatu rijal al-musilah lil matni, satu rantaian rijal-rijal, perawi-perawi hadis untuk sampai kepada matan ataupun lafaz-lafaz hadis yang hendak disampaikan. Ataupun dengan maksud yang lebih mudah, para ulama menyatakan, berkata Syekh Dr. Muhammad bin Abu Syuhbah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Wasit fi ulumi wa mustalahil hadis, ataupun maksud yang lebih mudah jelas faham, maksud sanad itu ialah ruwatul hadis, perawi-perawi hadis yang meriwayatkan lafaz-lafaz hadis. Baik. Kenapa? Apa kaitan maksud sanad dari segi bahasa dan juga sanad dari segi istilah para ulama hadis? Di sana terdapat perkaitan maksud di situ, iaitu para perawi-perawi hadis mereka ini yang mana perawi-perawi hadis inilah yang menjadi rujukan ataupun yang dipegang oleh para ulama hadis untuk mengetahui sama ada sanad, sama ada hadis itu makbul ataupun mardud, sama ada hadis itu diterima ataupun hadis itu ditolak, ataupun sama ada hadis itu sahih ataupun tidak. Maka berdasarkan kepada sanad, iaitu silsilah rantaian perawi-perawi hadis, maka perawi hadis itu menjadi rujukan para muhaddithin, para ulama hadis untuk mengetahui status hukum hadis tersebut, sama ada sahih ataupun selainnya, ataupun makbul diterima ataupun mardud ataupun ditolak. Baik.
Seterusnya istilah ialah al-isnad, iaitu isnad. Isnad dari segi istilah para ulama hadis, maka ada dua makna. Pertamanya ialah sama erti dengan makna sanad, iaitu ruwah ar-rawuna lil matni, iaitu perawi-perawi yang meriwayatkan hadis ataupun yang meriwayatkan lafaz-lafaz ataupun matan-matan hadis tersebut. Maka ia sama erti dengan maksud sanad. Isnad dengan isnad mengikut takrif muhaddithin yang pertama sama erti, sama makna. Adapun takrif yang kedua ialah bagi isnad ialah raf'ul hadis ila qailihi, iaitu mengangkat hadis ataupun menyandarkan hadis itu kepada siapa yang berkata akan hadis tersebut, siapa yang menyampaikan hadis tersebut, dan dinisbahkan hadis itu kepada siapa. Maka ia seolah seperti berbeza dengan makna sanad ataupun isnad yang pertama tadi. Namun berkata Syekh Dr. Ahmad Ma'bad Abdul Karim bahawasanya dari segi praktikal, dari segi umumnya para ulama hadis menggunakan istilah sanad dan juga isnad dengan maksud yang sama, dengan makna yang sama, iaitu jalan untuk sampai kepada matan ataupun silsilah rantaian perawi-perawi hadis untuk sampai kepada matan hadis. Baik. Seterusnya istilah yang perlu kita ketahui juga ialah al-musnad. Al-musnad. Dia ada musnad dan juga ada musnid. Maka musnad dibaca dengan fathah. Mengikut istilah para ulama, maka maksud musnad itu ialah yang dimaksudkan dia ialah wa yuradu bihi al-isnad. Maka ia juga adalah isnad. Musnad itu bermaksud juga ialah isnad. Seperti contoh bila disebut para ulama hadis sebut musnadus syihab ataupun musnadul firdaus, maka ia bermaksud sanad-sanad hadis bagi kitab Asy-Syihab dan juga kitab Al-Firdaus. Kitab Asy-Syihab ini kitab yang ditulis oleh Imam Al-Qudda'i, dan dia menyebut hadis-hadis tanpa ada sanadnya. Maka bila disebut Musnad Asy-Syihab, maka di sana ada sanad. Disebut kitab Musnad Asy-Syihab, maka di situ disebut sanad-sanad pada kitab Asy-Syihab. Dan bukan juga kitab Musnad Al-Firdaus, kitab yang menghimpunkan sanad-sanad bagi kitab Al-Firdaus yang dikarang oleh Al-Hafiz Abi Syuja' Asy-Syiruyah. Baik. Adapun kitab Musnad Al-Firdaus ialah bagi kitab bagi anak Abi Mansur. Kitab bagi anaknya itu Abi Mansur Asy-Syahradar bin Syiruyah Al-Hamdani rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan makna yang kedua bagi maksud musnad, ialah salah satu cabang dalam ilmu hadis yang akan kita bincangkan nanti dalam perbahasan nazam atau manzumah baiquniyah, iaitu hadis yang bersambung sanadnya nanti. Baik. Adapun musnid, tadi musnad ialah alladhi yarfa'ul hadis ila qailih, itu seorang yang mengangkat hadis ataupun menyandarkan hadis kepada siapa yang mengucapkannya. Baik, seterusnya istilah yang seterusnya ialah matan, iaitu matan dari segi lughah bermaksud sesuatu yang kuat, satu yang kuat dan tertegak, yang ditinggikan. Baik. Adapun matan mengikut istilah para ulama hadis ialah ma yantahi ilaihi sanadu min alfadhil hadis ad-dalla ala ma'aniha, iaitu apa-apa yang berakhir padanya sanad, iaitu bermulalah lafaz-lafaz hadis yang menunjukkan kepada makna-makna dalam hadis tersebut. Maka itu maksud matan.
Dan kata para ulama, di sana terdapat perkaitan makna matan dari segi lughah, dari segi bahasa, dan juga matan mengikut istilah ulama hadis, iaitu apa perkaitannya, iaitu bila sebut matan hadis yang diambil daripada maksud mumatanah atau mubaadah, suatu yang jauh, maka ia menunjukkan bahawasanya sanad itu matan itu ialah kemuncak kepada sanad. Maka matan itu merupakan ghayatus sanad, kemuncak kepada sanad. Maka itulah lafaz-lafaz hadis yang hendak disampaikan kepada kita. Ataupun bila sebut sebagai matan itu, maksud istilah hadis, perkaitannya dengan makna bahasa ialah matan itu dikuatkan. Matan itu dikuatkan dengan sebab adanya sanad hadis yang disebutkan sebelum disebutkan lafaz matan. Maka matan itu menjadi kuat kerana dia diperkuatkan dengan sanad, rantaian perawi-perawi hadis sebelum menyebut lafaz-lafaz tersebut. Maka dia dikuatkan dengan sanad. Baik. Jadi untuk mudah kita faham akan istilah-istilah tadi, maka Syekh Dr. Muhammad Abu Syuhbah rahimahullahu ta'ala menerangkan kepada kita. Contohnya kalau kita tengok, kita buka Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah akan menyebutkan dalam kitabnya, sebagai contoh, qala Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari, beliau menyebut wa anhu bihi qal haddathana Al-Humaydi qala haddathana Sufyan qala haddathana Yahya ibn Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah ibn Waqqas Al-Laythi yaqulu sami'tu Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-minbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ila akhiril hadis. Baik. Maka bila disebutkan tadi, maka bila Imam Al-Bukhari rahimahullah bila menyebutkan daripada permulaan tadi, qala haddathana Al-Humaydi, sehinggalah akhir kepada sanad, sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu menunjukkan makna isnad. Itu adalah sanad daripada qala haddathana Al-Humaydi sehinggalah sampai kepada Rasulullah. Itu adalah sanad dan juga isnad menurut para ulama hadis. Baik. Dan ucapan innamal a'malu binniyat, qala Nabi innamal a'malu binniyat, maka itu dinamakan sebagai matan hadis. Yang tadi qala haddatsana fulan an fulan an fulan an fulan an fulan, itu maka itu adalah sanad ataupun isnad. Adapun innamal a'malu binniyat itu ialah matan hadis. Dan hadis itu secara keseluruhannya disebut sebagai musnad. Bila mana hadis itu disebut rantaian sanadnya, maka disebut sebagai musnad. Hadis yang bersambung rantaian sanadnya, maka sehinggalah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Imam Al-Bukhari disebut sebagai musnid, sebagai orang ataupun perawi yang menyandarkan sanad tadi kepada siapa yang mengucapkannya. Maka itu sedikit penjelasan berkenaan dengan praktikal kepada istilah-istilah yang disebutkan oleh para ulama hadis. Baik. Seterusnya, bila kita buka muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad tadi, beliau sebut ahli hadis, maka di sana terdapat alqab, terdapat laqab-laqab ataupun panggilan-panggilan, gelaran-gelaran yang diberikan kepada para ulama yang berkecimpung dalam ilmu hadis ini. Maka di sana disebut sebagai ar-rawi ataupun al-musnid. Ar-rawi ataupun al-musnid, iaitu mereka yang naqilul hadis, mereka yang memindahkan hadis dengan isnad, yang memindahkan hadis dengan sanadnya, dengan rantaian perawi-perawinya.
sama ada mereka yang memindahkan hadis tadi dengan sanad tadi, sama ada dia ada ilmu tentang pengriwayatan tersebut, ataupun semata-mata dia hanya meriwayatkan hadis itu sahaja. Dia tidak ada ilmu, dia hanya meriwayatkan sanad hadis dengan sanad tersebut tanpa sebarang ilmu, ataupun ada ilmu, maka dia disebut sebagai rawi ataupun musnid. Okey. Kemudian istilah yang kedua ialah talibul hadis. Istilah yang kedua ialah talibul hadis, iaitu penuntut ilmu hadis, iaitu mereka yang al-mushtaghil, yang sibuk, yang mempelajari, yang berkecimpung dan mempelajari akan hadis riwayah ataupun hadis dirayah, dan juga mempelajari syarah hadis tersebut, dan juga fiqh hadis tersebut, disebut sebagai talibul hadis. Mudah-mudahan kita pada malam ini, mudah-mudahan Allah golongkan kita termasuk di kalangan mereka yang cuba untuk mempelajari ilmu hadis, dan mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada usaha kita untuk mempelajari ilmu hadis dan juga ilmu mustalah hadis. Seterusnya, laqab bagi para ulama hadis tingkatan yang lebih tinggi sedikit daripada talibul hadis ialah al-muhaddith, iaitu mereka yang man tahammal al-hadis riwayatan, itu mereka yang tahammul, yang mengambil hadis ataupun yang meriwayatkan hadis secara riwayatan, secara pengriwayatan. Ini kita dah bincang dalam kelas yang pertama, dalam mukadimah tentang ilmu hadis riwayah dan juga ilmu hadis dirayah. Maka dia meriwayatkan hadis riwayatan dan juga mengambil berat dengan ilmu hadis dirayatan, ilmu hadis dirayah, dengan dia menghafaz matan-matan hadis. Dia menghafaz matan-matan hadis. Masya-Allah, ini muhaddis. Mereka menghafal hadis dan juga menghafal juga sanad-sanad hadis. Kita ni mungkin jauh lah kan nak menghafal hadis. Kadang-kadang hadis Arba'in Nawawi pun kadang kita tak ingat kesemuanya. Maka dia mempelajari hadis riwayah dan juga dirayah, menghafaz matan-matan hadis, dan dia mempunyai ilmu tentang rijal-rijal, mengetahui ilmu tentang perawi-perawi hadis yang terdapat dalam sanad yang dihafaznya itu. Dia tahu setiap rijal-rijal, setiap perawi-perawi yang disebutkan dalam sanad-sanad hadis tersebut, dan mengetahui tarikh mereka, tarikh kewafatan mereka, tarikh mereka lahir, tarikh mereka wafat, dan juga mengetahui tentang ilmu jarh wa ta'dil, ilmu tentang kritikan kepada perawi-perawi hadis. Adakah perawi ini thiqah, maka dia dita'dilkan oleh para ulama hadis? Adakah dia adil, adakah dia thiqah, adakah dia dhabit, maka dia dita'dilkan oleh para ulama, ataupun dipuji, ataupun disokong, ataupun diberi tazkiyah, maka diberi pujian oleh para ulama hadis, memang boleh diambil hadisnya. Dan juga mengetahui tentang jarh, mengetahui tentang tajrih, mengetahui tentang kritikan para ulama hadis kepada setiap rijal-rijal yang terdapat dalam sanad hadis tersebut. Masya-Allah, ini muhaddis. Bukan sekadar hanya baca hadis itu dipanggil muhaddis, tidak. Dia mengetahui, menghafaz dan mengetahui ilmu tentang rijal, dan juga ilmu tentang kritikan terhadap rijal-rijal tersebut, sama ada jarah, ditajrih, ataupun dikritik, ataupun dita'dil, ataupun disokong, ataupun dipuji, ataupun tazkiyah, dipuji oleh para ulama hadis. Baik. Kemudian tingkatan yang seterusnya ialah al-hafiz. Al-hafiz ialah mereka yang meriwayatkan hadis yang sampai kepada mereka, dan dia memahami apa yang perlu untuk dia fahami, untuk dia ketahui daripada ilmu-ilmu hadis ini. Maka dia kena tahu meriwayatkan hadis, dan juga dia mengetahui apa-apa keperluan-keperluan ilmu yang berkaitan dengan hadis-hadis dan juga rijal-rijal. Banyak yang dia ketahui daripada yang dia jahil. Ini disebut sebagai hafiz. Baik.
Dan sebahagian para ulama ada yang meletakkan suatu had, ketetapan, iaitu adanya bilangan-bilangan tertentu hadis yang dihafaz ataupun ilmu yang diketahui oleh para hafiz ini, iaitu mereka yang meliputi ilmunya tentang hadis lebih kurang 100,000 hadis. Masya-Allah. 100,000 hadis dia tahu ilmu tentang sanad dan juga matan hadis tersebut. Dari segi juga ilmu tentang rijal, dia pun tahu juga. Ini golongan ulama disebut sebagai al-hafiz. Baik. Kemudian ada tingkatan yang seterusnya, tingkatan disebut sebagai al-hujjah. Al-hujjah iaitu mereka yang lebih tinggi darjatnya daripada al-hafiz. Tadi ada rawi, musnid, talibul hadis, adanya muhaddis, kemudian adanya al-hafiz. Al-hujjah lebih tinggi daripada al-hafiz. Ulama hadis menyatakan ialah mereka yang menghafal 300,000 hadis dengan sanadnya. Hafaz, ingat, hafaz dan juga ingat, dan mampu untuk meriwayatkannya daripada ingatan mereka. Baik. Kemudian tingkatan yang seterusnya ialah al-hakim. Al-hakim iaitu mereka yang meliputi ilmunya ke semua hadis-hadis yang diriwayatkan dari segi matan dan juga sanad, dan juga dari segi ilmu jarh dan juga ta'dil, dan juga ilmu tentang ilal. Ilmu tentang ilal ini suatu sebab yang tersembunyi yang terdapat pada sanad atau matan yang boleh menjejaskan kesahihan sesuatu hadis. Maka disebut sebagai ilmu ilal hadis. Ilmu ni ilmu yang sangat sukar, ilmu yang sangat payah dalam ilmu mustalah hadis. Hanya para ulama yang pakar yang dapat mengetahui tentang ilal hadis ini. Baik, di sana ada ilmu gharib hadis. Ilmu tentang periwayatan hadis yang diriwayatkan secara bersendirian, dan juga mengetahui tentang mansukh, mengetahui tentang ilmu itu dinasahkan, digantikan dengan hadis yang lain. Baik, kemudian ada dan juga dapat merungkaikan hadis-hadis yang zahirnya macam ta'arud, macam bertembung, tetapi hakikatnya tidak bertembung. Ini disebut sebagai ulama yang sampai ke darjat al-hakim. Al-hakim Naisaburi, al-hafiz al-iraqi. Baik, dan sebagian juga ada para ulama mengatakan ada ulama yang sampai darjatnya kepada tahap amirul mukminin fi ilmi hadis, sebagai amirul mukminin dalam ilmu hadis. Juga ada tingkatan yang tertinggi dalam ulama-ulama hadis. Baik. Ada yang menyebutkan antaranya Imam Al-Bukhari, juga ada yang mengatakan ialah Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian setelah mana syarih Syekh Hasan Al-Mashad menyatakan tentang puji-pujian kepada Allah yang menyerikan wajah-wajah al-hadis, beliau menyebutkan waja'ala makanatahum 'aliyatan fil qadim wal hadis, dan juga puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kedudukan para ulama hadis ini 'aliyatan, tinggi, sejak dahulu sehinggalah kini. Maka dalam ucapan ini menyatakan puji-pujian kepada para ulama hadis yang mereka ini darjatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada kedudukan yang tinggi, kerana ia berdasarkan suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitab Mu'jam Al-Awsat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arham khulafai. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allahumma arham khulafai, ya Allah rahmatilah khalifahku. Lalu qulna ya Rasulullah, lalu berkata para sahabat Nabi, wahai Rasulullah,
wa man khulafa'uk, siapakah khalifah-khalifah kamu itu wahai Rasulullah? Lalu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala alladhina yarwuna ahadithi wa yu'allimunaha an-nas, maka mereka yang meriwayatkan hadis-hadis aku, kata Nabi, dan mengajarkannya kepada orang lain. Maka itu disebut sebagai khalifah ataupun khulafai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab itulah sebahagian para salafus salih melaqabkan para muhaddis yang mantap, yang hebat sebagai Amirul Mukminin, kerana dia merupakan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan kata Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu taala menyatakan bahawa komentar beliau terhadap hadis ini mengatakan bahawa wa hadhihi manqabah li ahli al-hadis, ini adalah merupakan suatu kelebihan bagi ahli hadis, maka a'zim biha, maka muliakanlah, agungkanlah mereka dengan kemuliaan ini. Fahum khulafa'uhu alaihi salatu wassalam alal haqiqah, mereka merupakan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara hakikatnya. Maka itulah kemuliaan para ulama hadis, maka diangkat darjatnya di sisi Allah Taala berdasarkan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Seterusnya tuan-tuan, syarih menyambung lagi dalam muqaddimah beliau ini, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin marfu'il maqam, maka dan saya berselawat dan menyampaikan salam kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marfu'il maqam, yang ditinggikan kedudukannya. Baik. Para ulama yang bicarakan tentang selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah muqaddimah bismillah dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia juga adalah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menyatakan kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bihamdillah wassalati alayya fahuwa aqta abtar mamhuqun min kulli barakah. Setiap perkara yang ada nilaian syarak yang tidak dimulakan padanya puji-pujian kepada Allah dan selawat ke atas aku, maka dia akan terpotong ataupun terputus, iaitu kurang dari segi keberkatannya. Ini hadis juga diriwayatkan oleh Abdul Qadir Ar-Rahawi dalam kitab Arba'in Al-Buldaniyah. Baik. Dan juga terdapat riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dhalikal kitab. Baik. Iaitu barang siapa yang berselawat ke atas aku, man salla alaihi, yang berselawat ke atas aku pada kitabnya yang ditulis, lam, yang mana ketika itu dalam kitab itu masih lagi terdapatnya selawat kepada aku, maka para malaikat akan terus beristighfar kepadanya selagi mana nama aku itu terdapat dalam kitab tersebut. Maka ini suatu kelebihan yang Nabi sebut. Bila mana kita memuji Allah Ta'ala kemudian berselawat kepada Nabi, maka sepanjang lafaz selawat yang terdapat dalam kitab itu, maka kita akan diistighfarkan oleh malaikat, diminta ampun. Malaikat akan minta ampun kepada Allah Ta'ala kepada kita. Dan di sana disebutkan oleh para ulama, hadis ini sekalipun dhaif, tetapi dari segi maknanya adalah baik. Dari segi maknanya adalah baik. Baik.
Kemudian disebutkan wa usalli wa usallim. Para ulama dalam menghuraikan maksud wa usalli wa usallim ini, maka salat itu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari segi nisbahnya kepada Allah Taala bermaksud rahmat, maka rahmat Allah Taala. Adapun selawat dinisbahkan kepada para malaikat dan selainnya, maka disebut sebagai doa, sebagai doa kita. Dan juga berkata guru kami Syekh Dr. Yusri Rushdi As-Said Jab Al-Hasani hafizallahu taala, adapun selawat Allah Taala itu kepada baginda Nabi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka selawat Allah Ta'ala itu bermaksud rahmat Allah Ta'ala. Allah menurunkan rahmat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga selawat para malaikat itu ialah malaikat beristighfar. Malaikat beristighfar, malaikat meminta ampun terhadap kekurangan-kekurangan umat Nabi yang melakukan kesilapan kepada hak-hak Nabi. Maka para malaikat mohon ampun kepada Allah Ta'ala terhadap umat-umat Nabi yang tidak menunaikan hak-hak terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adapun selawat kita mohon akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan makna wa usallim, dan saya menyampaikan salam, usallim ataupun assalam, maksudnya dari segi bahasa ialah aman, suatu keamanan, kesejahteraan, keamanan, kesejahteraan. Dan bila disebut wa usalli wa usallim, maksudnya salli ya Allah, maksudnya ai irhamhu, ya Allah rahmatilah akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga amankanlah, selamatkanlah, sejahterakanlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa-apa yang baginda Nabi bimbang terhadap umatnya. Itu sebagian para ulama menyatakan maksud wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad. Adapun lafaz sayyidina ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Saya adalah penghulu sekalian manusia pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Baik. Kemudian adapun lafaz sayyidina Muhammad, itu nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana nama baginda Nabi ini diberikan oleh datuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdul Muttalib, pada hari yang ke-7 kelahiran baginda Nabi SAW, dan setelah berlakunya kematian bapanya sebelum itu. Dan juga ada pendapat yang mengatakan dinamakan baginda Nabi sebagai Muhammad itu kerana bila ditanya kepada Abdul Muttalib kenapa dinamakan cucunya itu sebagai Muhammad, lalu kata sedangkan nama Muhammad ini tidak pernah diberikan nama kepada keturunan-keturunan yang terdahulu daripada kamu, belum pernah dinamakan sebagai Muhammad. Lalu kata datuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal rajautu an yuhmad fis sama'i wal ard, aku berharap agar beliau ini dipuji di langit dan juga di bumi. Masya-Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah melaksanakan ataupun telah merealisasikan apa yang diharapkan oleh datuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi dipuji di sekalian langit dan juga di bumi. Baik. Kemudian disebutkan juga dalam muqaddimah ini wa ala alihi wa ashabihi alladhina azza bihimul Islam.
dan juga selawat dan salam ke atas ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat Nabi yang mana dengan sebab mereka lah Islam itu menjadi mulia. Islam itu menjadi mulia. Bila sebut tentang ahli Nabi, ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut pendapat para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, ialah kaum kerabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Itu ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ashabihi ataupun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama hadis menyatakan takrif kepada siapakah dia sahabat Nabi. Itu sahabat Nabi ialah man laqiya Nabi, mereka yang bertemu dengan Nabi. Man laqiya Nabi, mereka yang bertemu dengan Nabi, mu'minan bihi, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan Islam, wa mata alal Islam. Itu adalah maksud sahabat Nabi. Jadi siapa-siapa yang bertemu semasa hayat Nabi, beriman dengan Nabi dan matinya sahabat tadi dalam Islam, maka dia digelar sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada para ulama hadis yang mentakrifkan sahabat sebagai sesiapa yang melihat Nabi, dan ada yang mentakrifkan man ra'ahun Nabi, sesiapa yang Nabi melihatnya. Berkata guru kami Syekh Dr. Yusri Rushdi As-Said Jabr Al-Hathani hafizahullahu ta'ala, maka ta'rif man ra'ahu Nabi itu sesiapa yang Nabi lihatnya itu, maka lebih syumul, kerana sesiapa yang Nabi lihatnya maka akan terpancar nur cahaya hidayah ke dalam hati mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada sahabat Nabi yang buta yang tak dapat melihat Nabi, tetapi Nabi melihat akan sahabat Nabi. Abdullah bin Maktum, sahabat Nabi yang buta, maka dia tak dapat melihat Nabi, tapi dia bertemu dengan Nabi, dia beriman dengan Nabi, dia masuk Islam dan Nabi melihatnya. Maka menyebabkan berlaku tarbiyah ru'yah, tarbiyah penglihatan, tarbiyah secara melihat daripada baginda Nabi. Nabi melihat para sahabat Nabi, maka dengan penglihatan Nabi itu memberi pancaran cahaya hidayah ke dalam hati-hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan mereka begitu kukuh iman mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka syarat sahabat ialah mereka yang bertemu dengan Nabi, man laqiya Nabi, mu'minan bihi, beriman dengan Nabi SAW dan juga mati dalam keadaan Islam. Itu takrif sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam takrif ini syarih Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad rahimahullah mendatangkan mukaddimah yang adanya bara'atul istihlal, adanya suatu mukaddimah yang sangat cantik, yang mana bara'atul istihlal ini, kata para ulama, biasanya disebutkan dalam mukaddimah, dalam khutbah ataupun dalam kitabah, dalam penulisan kitab ataupun dalam syair. Maka dia adalah suatu lafaz-lafaz dan juga ibarat-ibarat, satu pernyataan yang menunjukkan kepada isyarah latifah, yang menunjukkan kepada suatu isyarat kepada maudhu' kitab, kandungan kitab yang hendak dibicarakan. Jadi dalam mukaddimah ini disebutkan tentang ahli hadis, tentang puji-pujian kepada Allah Ta'ala yang memuliakan, yang menyerikan wajah-wajah ahli hadis. Kemudian menyatakan tentang Allah mengangkat darjat mereka dari aliyah sejak dahulu sehingga kini, dan juga nyatakan selawat dan juga salam kepada baginda Nabi marfu'il maqam, tentang hadis marfu'. Nanti akan bicarakan tentang hadis marfu', kan, dan juga kepada para sahabat Nabi yang mana dengan sebab mereka lah Islam itu menjadi aziz, menjadi mulia. Akan adanya perbicaraan tentang hadis aziz, hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi, itu hadis aziz. Maka itulah disebut sebagai bara'atul istihlal, suatu lafaz, suatu ibarat yang menunjukkan kepada topik maudhu' kitab yang hendak ditulis. Baik.
Seterusnya berkata syarih al-kitab Taqrirat Saniyah ini, amma ba'du, amma ba'du, adapun sesudah itu, disebut sebagai faslul khitab, yang mana amma ba'du itu lebih aula daripada menyebut wa ba'd, kerana berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baginda Nabi bila mana berkhutbah, maka baginda Nabi akan menyebut amma ba'du, amma ba'du, yang mana maksudnya setelah mana didatangkan kalimah ataupun ucapan bismillah, basmalah, dan juga puji-pujian dan selawat kepada baginda Nabi, maka inilah bicara yang hendak dinyatakan oleh muqaddimah, dalam muqaddimah oleh penulis kitab. Baik. Lalu kata syarih Syekh Hasan Muhammad Mashhad rahimahullahu taala, fahadhihi, maka inilah kitab At-Taqiratus Saniyah fi halli alfadhil manzumah al-Baiquniyah, da'atil hajatu ila jam'iha linashiatil asri. Inilah kitab At-Taqiratus Saniyah, keterangan-keterangan yang baik dalam merungkaikan lafaz-lafaz dalam manzumah Baiquniyah, yang mana kita telah huraikan tentang kitab Manzumah Baiquniyah ini dalam muqaddimah pengajian kita yang pertama. Maka dalam muqaddimah ini dinyatakan tujuan kenapa dibuat syarah ini. Kita dah bincang kuliah ataupun kelas kali yang kedua, di sana ada sebab-sebab kenapa para ulama menulis kitab. Maka dinyatakan dalam muqaddimah kitab sebab-sebab kenapa ditulis kitab tersebut. Maka kitab ini ditulis kerana mempunyai tujuannya, yang bertujuan iaitu untuk menghimpunkan, untuk ditujukan kepada mereka yang baru mempelajari ilmu mustalah hadis atau ilmu ulumil hadis, terutamanya kepada para penuntut ilmu di madrasah saulatiyah. Madrasah saulatiyah yang telah kita sebutkan, bicarakan madrasah yang terdapat di Makkah Al-Mukarramah, yang didirikan secara wakaf oleh Syekh Rahmatullah Al-Hindi, yang mana diwakafkan oleh seorang perempuan yang bernama Saulah, seorang perempuan India. Maka dirikan madrasah itu di Makkah Al-Mukarramah sehinggalah ke hari ini, bahkan masih terus berada pada hari ini, yang mengajarkan kitab-kitab ilmu-ilmu menurut manhaj ulama ahli sunnah wal jamaah. Baik. Dan tujuannya adalah untuk apa dituliskan kitab syarah ini, Taqrirat Saniyah ini, adalah sebagai aunan, sebagai bimbingan, sebagai pertolongan, sebagai bantuan untuk memahami apa-apa yang muskil, apa-apa yang adanya permasalahan, dan juga bertujuan untuk menjadi sebagai manhaj yang jelas, sebagai metodologi yang jelas sebelum mempelajari kitab-kitab yang panjang-panjang, sebelum mempelajari kitab-kitab yang panjang lebar. Disebut tentang soal manhaj ini, di sana terdapat metodologi dalam mempelajari ilmu hadis, dimulakan dengan kitab-kitab yang ringan, yang ringkas, kemudian sederhana, dan kemudian kitab-kitab yang panjang dalam madrasah mempelajari ilmu hadis. Bahkan berkata Syekh Dr. Ahmad Ma'bad Abdul Karim, dalam mempelajari ilmu mustalah hadis ini, maka perlu kita pelajari kitab-kitab mustalah mengikut tertib kewafatan para ulama dalam menyusunnya. Itu pandangan beliau. Beliau menyatakan dalam manhaj mempelajari ilmu mustalah hadis, maka perlu dimulakan dengan kitab Mukhtasar Ulum Hadis Ibnu Kathir. Mukhtasar Ulum Hadis Ibnu Kathir, kerana dia ringkasan kepada kitab Ulumul Hadis oleh Ibnu Salah. Kemudian meningkat sedikit, boleh buka kitab Ma'rifah Ulumul Hadis Ibnu Salah, dan kemudian mempelajari kitab-kitab nukat, kitab-kitab huraian kepada kitab Ulumul Hadis Ibnu Salah itu, yang ditulis oleh Imam Al-Iraqi
ataupun Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Imam Zarkashi yang mensyarahkan kitab Ulumul Hadis Ibnu Salah. Kemudian boleh terus kepada kitab Tadribur Rawi, syarah Taqribun Nawawi. Kemudian juga lihat kitab syarah Sakhawi terhadap syarah Sakhawi. Kemudian mempelajari kitab Alfiyah hadis Imam Iraqi dan juga syarahnya, itu kitab Fathul Mughith Imam Sakhawi. Kemudian juga mempelajari kitab Nukat Al-Biqai. Kemudian mempelajari kitab Alfiyah As-Suyuti, itu syarah dan juga syarahnya Al-Bahr Alladhi Dhakhar yang disusun oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Kemudian juga boleh mempelajari kitab Tawdih Al-Afkar Imam As-San'ani, dan juga mempelajari kitab-kitab ulumul hadis yang bersanad seperti kitab Imam Khatib Al-Baghdadi. Dan penting juga kita mempelajari kitab-kitab ulumul hadis yang bersanad ini agar kita dapat memahami akan ilmu mustalah hadis. Kerana berkata Imam Al-Hakim, innama lam yutqin al-usul ta'azzara alaihi al-usul. Barang siapa yang tidak menekuni kitab-kitab usul dalam suatu ilmu, maka dia akan kesukaran untuk nak sampai dalam sesuatu ilmu. Baik, saya akan cuba ringkaskan untuk kita habiskan muqaddimah kitab Taqrirat Saniyah ini. Kemudian kata pengarang syarih kitab, rajian minallahi ta'ala, dan bila beliau dan para ulama bila menulis kitab, maka beliau mengharapkan agar kitab ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah menjadikan wayaj'aluhu minal amalil khalis al-musil lil ma'mul, dan agar Allah menjadikan kitab ini daripada amalan-amalan yang ikhlas kepada Allah Ta'ala, dan juga dapat sampai kepada apa yang dicita-citakannya, agar dapat masuk dalam syurga, dan juga dapat agar dikumpulkan, dihimpunkan bersama dengan kekasih Allah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan mempelajari kitab mustalah hadis ini juga sebenarnya dapat membantu kita untuk mengetahui kunci dalam ilmu hadis, agar dapat juga kita bersama-sama dihimpunkan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sebagai tawaduk akan para ulama, maka mereka menyebut dalam ucapan mereka, dalam penulisan muqaddimah mereka, wa ma wajadta ayyuhan nadhiru fi dhalika min sawabin fa minallahi mujzil ata, dan apa-apa yang kamu dapati dari wahai orang yang melihat, yang membaca akan kitab ini daripada yang baik, maka ialah datang daripada Allah Ta'ala yang banyak memberikan pemberian-pemberian nikmatnya. Au min khata'in fa min qusuri, dan sekiranya terdapat kesalahan-kesalahan, kesilapan-kesilapan, maka ialah daripada kekuranganku. Wa anal hariyu bil khata, dan sayalah yang banyak melakukan kesilapan. Dan beliau tutup muqaddimah beliau dengan wabillahi i'timadi wa ilaihi istinadi, dan dengan Allah lah kita ni menjadi pegangan, dan kepada Allah lah kita bersandar segala pengharapan kita, agar Allah menerima segala perbuatan dan juga amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ringkasan yang boleh kita ambil daripada muqaddimah ini, dan kita telah bincang tentang istilah-istilah penting yang perlu diketahui oleh para penuntut ilmu hadis. Maka insya-Allah akan datang kita akan masuk kepada perbahasan dalam kitab Manzumah Baiquniyah ini, itu bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Dan di sana adanya huraian dalam yang disusun oleh Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad rahimahullahu taala. Mudah-mudahan itu sedikit pada kelas pada hari ini. Mohon maaf atas sebarang kekurangan ataupun kesilapan dalam perkongsian ilmu ini. InsyaAllah akan datang kita akan sambung dalam perbahasan dalam menghuraikan nazam bagi Manzumah Baiquniyah yang dihuraikan oleh Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Kita tangguh dengan sama-sama berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.